dengan sama-sama kita berselawat. Moga-moga dengan asbab selawat yang kita lantunkan ini, Allah Ta'ala mengurniakan, menghilangkan kesedihan dalam kehidupan kita, dan Allah Ta'ala memakbulkan segala hajat-hajat kita serta diberikan kematian husnul khatimah dengan sebab selawat yang kita ungkapkan, insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu sallam alaihi. Alhamdulillah, kita menyambung pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad, nasihat al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau serta penterjemah kitab kita yang mulia ini, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Moga-moga kita mendapat barakah serta bekalan panduan daripada nasihat yang mulia ini di dalam kitab yang mulia ini, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Kita menyambung pada nasihat yang kelima di bawah tajuk ikhlaskan niat. Qala muallif rahimahullahu taala, berkata pengarang rahimahullahu taala, wahai anakku yang tercinta, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk belajar,
dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu. Maka saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Maka apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai akan kedudukan yang tinggi, serta berbangga dengan kehebatanmu di hadapan kawan-kawan. Jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki akhlakmu serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, maka untunglah engkau 1000 untung. Sungguh benar seorang ahli syair yang berkata, sahrul uyun li ghairi wajhika dhahir wa buka'uhunna li ghairi faqatika batil. Artinya berjaga malam kalau bukan kerana zatmu adalah sia-sia, dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, nasihat yang seterusnya berkata Imam Hujjatul Islam kepada muridnya yang tercinta. Dia kata, wahai anakku, selama kamu berjaga malam ni, maka dengan memutalaah kitab, memurajaahkan kitab, lalu untuk apa kamu berjaga malam tersebut? Bagaimana di sini nak menunjukkan kecanaan seorang guru kepada muridnya, sehingga dia mula mengambil berat tentang apakah niat seorang muridnya itu menuntut ilmu. Kenapa? Kerana seorang guru ni dia mengetahui hakikat sebesar manapun amalan yang dilakukan oleh seseorang itu tetap tidak akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana amalan yang besar itu dilakukan tanpa keikhlasan. Kerana para ulama sangat menitik beratkan tentang keikhlasan. Suatu amalan yang kecil mengangkat darjat seseorang kalau sekiranya amalan yang kecil itu dibuat dalam keadaan benar-benar meraih pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sebaliknya, sekiranya ada suatu amalan yang ganjarannya sangat besar, amalan yang ganjarannya sangat hebat di sisi Allah, tetapi sekiranya dilakukan bukan kerana Allah, maka tertolak secara mentah-mentah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah dengan kita pada hari ini, saya pun tak tahu apa tujuan muslimat yang ada pun mari mengaji ni, saya pun tak tahu apa tujuannya. Dan muslimat yang ada depan saya pun tak tahu apakah tujuan saya mari mengajar pagi ini. Yang mengetahui niat saya adalah saya, yang mengetahui niat muslimat sekalian pun adalah diri kita sendiri. Apakah tujuan kita mari mengaji pagi ini? Apakah kerana kita ini sekadar nak menghilangkan kebosanan, ataupun hanya sekadar sebab kita datang kuliah, sebab kuliah ustaz ni datang sebab apa? Sebab kerana ustaz ni lawak, nak tengok lawak apa hari ni. Ataupun kerana ada bermacam-macam alasan. Tetapi di sana ada orang yang datang menuntut ilmu dalam keadaan dia ingin kehidupannya itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tatapan rahmat dan maghfirah. Maka dengan sebab itu, satu hadis Nabi SAW yang menyebut tentang bagaimana seorang yang dahulu sewaktunya di dunia dia melakukan suatu amalan yang sangat hebat, yang sangat mulia, tetapi Allah Ta'ala tolak mentah-mentah amalan tersebut, bahkan pengakhiran kehidupannya di akhirat adalah diumbar dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kata Nabi SAW, inna awwala nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istashhada fa'tiya bih fa'arrafahu ni'mahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istashhadtu qala kadzabta lakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dalam sebahagian hadis Nabi menyatakan, sesungguhnya manusia yang pertama yang akan dihisab, yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari
kiamat kelak, iaitu kelompok yang mati syahid. Setengah ulama menyatakan hadis ini menceritakan ini di antara golongan yang mula-mula dipanggil sebelum dipanggil golongan-golongan yang lain diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi, iaitu orang yang mati syahid, yang hidupnya di atas dunia berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia gugur syahid di dalam peperangan dan orang menyaksikan kesyahidannya. Lalu kemudian bila mana di akhirat kelak, Nabi cerita dia dihadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyebut akan nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada. Allah ungkit segala nikmat. Aku bagi kamu tubuh badan yang gagah perkasa, keberanian yang luar biasa, kamu pandai guna pedang, kamu pandai bertarung. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut yang Allah Ta'ala sebutkan kepadanya, lalu dia mengiyakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya betul, wahai Tuhan, memang betul itulah nikmat yang aku terima di dunia hari itu. Maka Allah bertanya kepada lelaki ini, fama amilta fiha, dengan nikmat tersebut kemana telah kamu pergunakan? Lalu kemudian lelaki ini pun menjawab, qataltu fika hatta istashhadtu, aku telah menggunakan nikmat tersebut tidak lain ya Allah, aku perang sampai aku mati syahid kerana kamu ya Allah. Maka kata Allah Ta'ala, kadzabta, kamu tersangat bohong. Ulama menyatakan bila sebut kadzib ni berbohong, bila sebut kadzabta, kamu memang bohong sungguh. Maka Allah Ta'ala menyatakan, kamu ni berperang bukan kerana aku, tapi kamu berperang agar kamu digelar sebagai jariun, kamu ni digelar sebagai orang yang berani, dan kamu mendapat gelaran tersebut. Orang memuji kamu, bahkan setelah kematian orang puji lagi, kamu ni orang yang mati syahid, hebatnya dia bertarung, dialah yang paling handal lagi tadi, yang masuk medan perang, dialah yang paling berani dilihat, dan kamu mendapatkan gelaran tersebut. Maka kata Allah kepada malaikat, seretlah wajahnya, humbanlah dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih ini. Bagaimana seorang yang mati syahid ini tidak ada orang yang mulia, di antaranya adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, dia bukan sahaja boleh memberikan syafaat untuk orang lain, bahkan orang yang mati syahid Allah muliakan kematiannya tanpa perlu dimandikan dan tanpa perlu dikafankan. Dia boleh ditanam, dia dituntut untuk ditanam dengan pakaian yang dia mati syahid. Kenapa? Supaya menjadi saksinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bahkan sebahagian jasad orang yang mati syahid ini Allah Ta'ala pelihara tidak dimamah oleh bumi. Berarti sebahagian jasad orang yang mati syahid ini ada yang Allah Ta'ala muliakan sampai jasadnya tidak rosak walaupun sedikit. Tak rosak walaupun sedikit, seolah-olah baru saja mati. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang yang mati syahid ini pada zahir sahaja dilihat mati, hakikatnya mereka hidup. Mereka sentiasa dalam keadaan hidup. Ini Allah Ta'ala memuliakan orang yang mati syahid. Jenazah manusia ni dia ada beberapa bahagian. Ada jenazah yang mati dalam keadaan bila mayatnya ini sudah sekian lama duduk di dalam liang lahat, maka dia menjadi repuk lalu dimakan oleh tanah. Ada jenazah yang Allah Ta'ala jadikan bukan dia ni tak repuk, hanya kain kafan sahaja yang repuk. Ada jenazah Allah Ta'ala jadikan dia pun tak reput, pakaiannya pun tak reput sekali, pun ada juga. Ini ada orang yang benar-benar dijaga oleh Allah sampai pakaian pun juga dijaga oleh Allah, kafan pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak menunjukkan kemuliaan orang mati syahid ini, Allah Ta'ala menjaga kalau dia benar-benar ikhlas pada Allah. Seperti yang berlaku kalau kita pergi di medan Uhud, ziarah di Bukit Uhud, Jabal Uhud, kita akan dibawa menghadap ke makam para syuhada yang mati syahid di dalam peperangan Uhud. Jadi kita pergi ziarah di Madinah, kita akan dibawa ke Jabal Uhud. Kita pergi dekat makam syuhada tu, yang kita duduk hadap di dalam pagar tu, makam syuhada tu. Jadi sebelum mereka mengetahui di situ adanya perkuburan syuhada, sebelum tu mereka tak tahu, kerajaan Saudi ni dia tak tahu situ adalah perkuburan syuhada.
Yang jadi mereka tahunya bila ada seorang budak yang mati, meninggal dunia, jadi dia nak tanam jenazah budak ini, dia pun gali tanah di situ, maka tergali sekali iaitu jenazah yang ada di dalam tanah tadi, sehingga cangkul tadi terkena pada jasad yang ada tertanam di dalam tanah ini, terpancut keluar darah seperti orang tak mati. Rupanya bila mana mereka cek jenazah tersebut dalam keadaan wajah pun tak terusik seperti mana dia mati, begitulah walaupun setelah ratusan tahun, rupanya itu adalah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang meninggal dunia di dalam peperangan Uhud. Jadi mereka gali sekitar sekeliling itu, ada beberapa jenazah di luar pun mereka ambil, mereka masuk letak dalam satu tempat dan mereka gezetkan itu adalah makam syuhada Uhud. Lalu budak tadi ditanam di tempat yang lain yang sepatut nak tanam kat situ tak jadi, maka digezetkan di situ adalah tempat sebagai syuhada Uhud. Tak ada siapa yang boleh dikebumikan di situ. Ini setelah ratusan tahun. Berarti Allah Ta'ala memelihara jasad sahabat yang mulia ini, yang syahid dalam peperangan Uhud ni puluhan sahabat. Jadi maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kemuliaan sebegini pada orang yang mati syahid. Tapi satu sebab sahaja, kerana tidak ikhlas tu je. Bukan sahaja Allah Ta'ala tolak mentah-mentah ibadat iaitu mati syahid mereka, tetapi bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeret wajah mereka sebagai lambang kehinaan. Kerana wajah adalah anggota jasad yang paling manusia muliakan saat di atas muka bumi. Muka kita lah yang paling kita jaga di atas dunia. Muka kita kalau boleh tak nak ada parut sikit pun tak nak. Jerawat habis biji pun jangan tumbuh. Tumbuh kat lain tak apa. Nak tumbuh jawab minta doa jawab. Kalau nak tumbuh dekat betih okey, nak tumbuh dekat tapak kaki okey, jangan muka sudah. Itu kita, sebab muka ni anggota yang paling kita jaga. Sampaikan orang sanggup putihkan muka, kulit lain tak apa hitam pun, yang penting muka putih. Itu yang paling penting sekali. Jadi maka dan produk yang paling banyak kita habiskan duit di mana? Muka. Produk paling banyak. Tak ada orang beli produk mahal-mahal, muka dia tak jaga. Muka berpulat tak apa, yang penting dia kata tangan saya lembut. Tak ada. Yang penting muka. Jadi maka dengan sebab itu diseret wajah ini sebagai lambang kehinaan. Orang yang memang tak ikhlas ni memang Allah hinakan dia, dan seret pula itu dituju ke neraka jahanam. Jadi maka di sini nak menunjukkan betapa benar-benar Allah Ta'ala menghinakan. Bahkan ada yang menyatakan amalan tersebut dilempar kepada wajah orang yang tidak ikhlas. Amalan yang telah dia perbuat di atas dunia hari itu, kerana dia perbuat selain daripada Allah, dilempar amalan tersebut ke muka. Dilempar sebagai lambang kehinaan. Macam kita lah. Kita kerja di satu syarikat, bos kita minta buat proposal ketah kerja untuk satu projek yang sangat besar lah, projek mega yang mengambil masa 3 tahun untuk siapkan satu ketah kerja. Kita korbankan waktu dengan isteri kita, waktu dengan anak-anak, sampai jarang balik rumah, balik melewat malam sebab nak siapkan ketah kerja. Pasal nanti nak bentang pada bos. Bertahun kita buat ketah kerja yang kita siapkan 3 tahun. Dengan ketah kerja yang banyak besar ni, yang tebal ni, kemudian kita bentang kat bos kita, kata bos tak pakai dah ketah kerja ni, dia pun koyak, dia lempar kat kita. 3 tahun kita usahakan ketah kerja tersebut dengan kita korbankan masa untuk anak dan isteri kita. Tiba-tiba apa yang kita buat ni sikit pun bos kita tak pandang. Bahkan dia koyak, dia lempar pula ke muka kita. Agak-agak apa jadi? Malam tu adalah tahlil arwah buat bos tu tadi. Nak mati jawabnya. Maknanya sehebat itu pengorbanan yang aku buat hanya dibalas sebegini. Tuan ni nak menunjukkan bahawa orang ni mati syahid 50 tahun dia persiapkan dirinya untuk mati syahid. 40 tahun dia persiapkan dirinya agar dia ini dipandang syahid. Tapi setelah dia syahid, Allah Ta'ala tak terima satu pun amalan dia kerana tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia menjadi penghuni neraka. Maka kata Nabi lagi, didatangkan pula rajulun ta'allama al-'ilm wa 'allamahu. Didatangkan pula kata Nabi dalam hadis ini, Nabi kata didatangkan orang yang mempelajari agama dan dia mengajarkan agama. Lalu kemudian kata Nabi wa qara al-Quran, dan dia juga orang yang qari, yang membaca Quran.
sedap bacaan Qurannya, bertajwid, bertaranum. Fa'tiyabi fa'arrafahu ni'mahu fa'arafaha. Lalu Allah Ta'ala mengukir nikmat kepada orang yang alim, orang yang pandai. Aku beri kamu ni otak yang cerdas, boleh hafal Quran, boleh hafal hadis, betah bercakap, boleh ajar orang. Kemudian kamu pula fasih dalam membaca Al-Quran, tajwidnya tepat. Maka dengan sebab yang ku nikmat yang ku beri ini, kata Allah, fama fa'alta fiha, kemana kamu gunakan nikmat ini? Lalu lelaki ini pun menjawab, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku mengajarkan ilmu ni kerana-Mu ya Allah, dan begitulah juga aku membacakan Al-Quran ini juga kerana-Mu ya Allah. Maka kata Allah, kadzabta, kamu berbohong. Kamu mengajar orang supaya kamu digelar alim, tu je. Dan kamu membaca Quran supaya kamu dipanggil qari. Kamu belajar taranum ni sebab nak masuk tanding je, supaya kamu nanti bila menang nanti dapat menang antara bahasa, dapat elam sampai mati. Kalau menang antara bahasa kan, dia dapat elam, kata silap berapa, 2,000 berapa setiap bulan, sampai mati dapat anugerah kerajaan kepada qari ni. Kalau itu niatnya supaya kamu mendapat habuan ataupun supaya kamu ni mendapat gelaran qari, sekadar itu. Lalu kemudian kata Allah kepada malaikat, seretlah wajahnya, humbalah dia ke dalam neraka jahanam. Golongan yang kedua adalah orang yang alim, yang alim Quran, yang alim hadis, yang alim dalam pengajian agama, lalu dia tidak ikhlas. Muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang belajar Quran ni dan mengajar Quran, Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu, berarti sebaik-baik di kalangan orang yang beriman adalah orang yang belajar Quran, ajar Quran pada orang. Sebab tu kalau kita nak golongkan diri kita dalam hadis ini, kita kena menjadi salah satu daripada golongan dan lebih baik kedua-dua golongan. Lepas tu kalau kita nak muliakan usia kita pada saat ini, kalau tak boleh jadi kedua-dua golongan, jadi salah satu golongan yang belajar Quran, paling-paling tidak. Biarlah tua pun tak apa, kita nak merebut satu golongan daripada hadis Nabi yang menyatakan untuk menjadi terbaik di kalangan kita ini adalah belajar Quran, ajar Quran. Lepas belajar Quran, ajar Quran pula, nak mulia lagi, kena ajar Quran. Nak ajar siapa? Ajar cucu kita. Yang ada cucu, ajar cucu. Lepas tu saya besar, kalau kita ni seorang mak, kita ni seorang tok wan ke tok ki ke, kita nak ajar orang lain tak boleh. Yang kita boleh ajar cucu kita lah, paling mudah. Bayangkan kalaulah cucu kita ni pandai baca Fatihah sebab kerana kita yang ajar. Yang setiap kali dia baca Fatihah dalam semayang dia, 70 tahun dia hidup, dia semayang tak pernah tinggal, berapa banyak pahala yang dapat pada tok ki yang mengajar dia, tok wan yang mengajar dia. Lalu kemudian bila dia besar, takkan dia tak kahwin, dan bila dia kahwin, takkan dia tak ajar anak cucu dia pula, dan dia ajar lagi, pahala mengalir pada tok wan yang tak berhenti. Ini sebab tu rugi orang yang ada anak, ada cucu, tapi dia mengharapkan ustaz yang mengajarkan anak cucu dia supaya jadi pandai, sedangkan dia boleh memandaikan anak cucu dia sendiri. Khususnya surah Fatihah tak apa dah. Bukan nak ajar sebiji Quran, surah Fatihah, sebab ni yang dibaca dalam tiap kali sembahyang. Kadang-kadang kata, tak apalah ustaz kat sekolah dia ada dah. Jadi kita ni melepaskan peluang. Kita nak kuliah dekat surah Raudah ni memang orang tak jemput dah. Dah. Mak kita tauliah pun tak ada. Dah. Jadi maknanya nak harapkan orang jemput kita kuliah tak ada. Jadi ajar cucu lah, tak payah tauliah. Jadi maknanya ajar cucu kita kat rumah. Kita besar pada anak kita, anak nanti ada. Nanti anak tu nanti anak mak yang nak ajar anak tu nanti baca Fatihah. Biar kita yang nak ajar dia. Bayangkan kalau dia pandai Quran kerana kita, pandai semayang kerana kita, maka berapa banyak pahala. Dia hidup 80 tahun semayang tak pernah tinggal, qiyamul lail pula, semayang sunat pula, baca Fatihah pula. Setiap kali dia buat, pahala tak berhenti pada orang yang mengajar. Sebab tu Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar Quran dan ajarkan Quran pada orang. Maka dengan sebab itu, tapi kerana satu saja tak ikhlas tu je. Kita belajar bukan kerana, bahkan kita mengajar supaya orang ni kata kita alim,
dan kita mengajar supaya orang puji, sedap ustaz mengajar, kita baca Quran jadi iman supaya orang puji bacaan kita, maka Allah Ta'ala sikit pun tidak memandang perkara yang tersebut. Sikit pun Allah Ta'ala tak pandang. Maka dengan sebab itu, keikhlasan satu benda yang susah untuk dijaga bagi orang yang alim, ahli ibadah. Itu mereka yang soleh, salafus soleh, mereka menyembunyikan ibadat mereka hatta kepada isteri mereka sendiri. Para ulama di kalangan salaf ada yang tahajud, ada yang puasa sunat, isteri sendiri pun tak tahu. Isteri pun tak tahu suami dia puasa sunat. Macam mana dia buat, Allah alam. Maknanya bini dia sendiri pun tak tahu punya suami dia puasa sunat. Dan ada di kalangan mereka yang bertahajud, suami sendiri pun tak tahu yang isteri dia bertahajud. Jadi begitulah kemuliaan mereka ni dalam menyembunyikan amalan hatta pada pasangan masing-masing. Kerana takutnya yang dia buat ini kerana makhluk, bukan kerana Allah. Jadi maka dengan sebab itu, lalu mereka inilah yang disebut orang yang tidak ikhlas ini, maka terakhirnya dia dilempar dalam neraka. Kata Nabi yang ketiga, yaitu seorang warajulun wasa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kullih, yaitu kata Nabi didatangkan orang yang Allah kurniakan kelapangan harta padanya, yang Allah Ta'ala berikan kekayaan, lalu dilapangkan harta, dan dia ini juga orang yang suka bersedekah, suka tolong orang. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyebut akan nikmat-nikmat yang pernah Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha. Allah sebut nikmat padanya dan dia mengakui nikmat tersebut. Allah Ta'ala ukir nikmat kepada orang kaya ni, aku beri kamu pandai bisnes, pandai cari ejen, mulut manis, kemudian pandai pula berniaga dan sebagainya. Lalu kemudian dengan nikmat tersebut, kemana telah kamu gunakan? Lalu kata si kaya ini, yaitu tidaklah melainkan aku sedekah kerana kamu ya Allah. Maka kata Allah, kadzabta, kamu berbohong. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sedangkan kamu bersedekah, kata Allah, supaya kamu digelar sebagai jawadun, orang yang dermawan, dan kamu mendapat gelaran tersebut. Orang memang panggil kamu ni orang yang suka bersedekah, tapi bukan kerana aku, kata Allah. Lalu dia juga dilempar dalam neraka. Tidaklah di antara amalan yang mulia adalah seorang kaya yang boleh bersifat pemurah. Ini orang yang paling Allah Ta'ala muliakan. Seorang kaya kalau dia bersifat pemurah, dia yang paling mulia. Tapi seorang kaya kalau dia kedekut, dia lagi Allah benci daripada orang miskin yang kedekut. Orang miskin yang kedekut ni lagi Allah benci, Allah Ta'ala benci orang kaya yang kedekut mengatasi orang miskin yang kedekut. Dan Allah Ta'ala paling suka orang miskin yang pemurah berbanding dengan orang kaya yang pemurah. Ini sebab itu, siapa yang Allah Ta'ala berikan kelapangan harta, maka bersedekahlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kelapangan harta ni rezeki daripada Allah. Allah Ta'ala dah pilih dah, hamba ni memang aku takdirkan dia kaya atas dunia. Hamba ni aku pilih dia, memang dia ni diuji dengan sabar kemiskinan. Sebab Allah Ta'ala buat begitu, tak semua orang kaya. Kalau kaya susah dunia ni. Jadi maka ada yang orang yang Allah Ta'ala takdirkan dia akan kaya, walaupun usaha dia sikit je. Nak banding dengan ada orang miskin yang usahanya bersungguh-sungguh tak kaya-kaya juga. Sebab dia memang ditakdirkan miskin sampai dia mati dalam keadaan miskin pun ada. Lepas tu saya selalu sebut pada jemaah, orang yang Allah Ta'ala berikan kelapangan harta, kekayaan ni bukan sebab kerana kita, bukan sebab kerana kita pandai bisnes, tak. Ada orang yang jauh lebih pandai bisnes daripada kita, tak kaya juga. Ada orang kaya ni bukan sebab kerana dia ni pandai cari ejen, pandai cari stokin, tak. Ada orang pun tak kaya-kaya tu. Ada orang yang kata kerja sebab saya kerja kuat, saya kaya, tak. Ada orang lebih kuat bekerja daripada kita, tu buruh yang buat binaan, siang malam buat kerja. Dan dia lagi kuat bekerja daripada kita. Kita duduk dalam airconnya, goyang kaki, mahal pada dia gaji. Pasal apa? Pasal kaya ni Allah pilih. Kaya ni Allah Ta'ala pilih. Nampak Allah Ta'ala pilih supaya yang kaya ni bersyukur, yang miskin ni bersabar. Dan dua-dua ini masuk syurga dengan sebab yang berlainan. Yang ni dengan sabar dia masuk syurga, yang ni dengan syukur dia dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekayaan kita ni sekali Allah Ta'ala nak letak sekejap.
sekejap saja. Tapi bagaimana begitu mudah manusia ni dia terlalu lupa dengan kekayaan yang dimiliki. Sehingga ada satu kisah yang diceritakan dalam hadis berkenaan dengan ada 3 orang yang berpenyakit. Seorang ni buta, yang seorang lagi ni adalah botak, yang seorang lagi ni dia penyakit sopak. Maka malaikat menyerupai seseorang pergi kepada orang yang berpenyakit sopak. Sopak ni mana penyakit yang bertopok-topok, kulit dia bertopok-topok, maknanya darah tak sampai pada kulit, jadi putihnya putih lain macam. Jadi putihnya pula tak sekata. Jadi pergi kepada orang yang penyakit sopak ni, kata malaikat ini, dan dia tak tahu itu adalah malaikat. Kata malaikat, apa yang kamu nak? Daripada apa, kalau satu doa yang diperkenankan, apa yang kamu nak? Dia kata, yang aku nak supaya dihilangkan penyakit sopak ni. Pasal orang tak nak kawan dengan aku sebab kena sopak. Orang pun jadi tak nak berapa nak kawan dengan aku, menjauhkan diri daripada. Maka dihilangkan penyakit tersebut, kulit pun menjadi putih bersih, tak ada apa-apa sakit. Baik, pada harta pula apa yang kamu nak? Pada harta pula kamu nak apa? Maka kata hamba Allah ni, aku nak seekor lembu. Lembu ataupun kuda macam itulah, sebab dia bertukar dengan seorang. Jadi dia kata aku nak lembu. Diberikan lembu yang penting, yang nak beranak dah, beri pada hamba. Datangkan pula malaikat ni datang kepada lelaki yang berpenyakit botak. Mana penyakit jadi doktor dulu sebelum usia. Mana botak dulu, botak kepala ni. Lalu dia tanya soalan yang sama, apa yang kamu nak? Dia kata aku nak supaya tumbuh rambut ni. Tak handsome sangat lah botak ni. Kalau botak semua okey, ni botak sebahagian ni tak berapa okey. Jadi maka diberikan rambut kepadanya, kepalanya pun dah tak sakit botak lagi. Lalu kemudian ditanya pula, dalam harta apa yang kamu nak? Maka kata kawan ni, dia kata saya nak kuda. Diberi seekor kuda yang juga penting. Datang pula kepada lelaki yang buta, seorang yang buta mata. Dia tanya pula, apa yang kamu nak, permintaan yang kalau kamu nak? Dia kata aku nak supaya penglihatanku ni aku dapat melihat. Buta ni dapat dihilangkan. Lalu bila penyakit buta dia pun sembuh. Lalu kemudian tanya malaikat, harta apa yang kamu nak? Dia kata aku nak kambing. Aku nak kambing. Maka diberikan kambing yang penting. Maka beberapa tahun dibiarkan 3 orang ni hidup dengan binatang masing-masing. Yang ni lembu dia membiak, yang ni kuda dia pun membiak, yang ni pula iaitu kambing dia pun membiak, dan 3 orang semua dah kaya raya. Dan malaikat datang semula dalam keadaan menyerupai seorang yang miskin, pengemis. Datang malaikat dalam keadaan dia mengemis, menyerupai seseorang. Lalu dia jumpa dengan orang yang pernah disembuh, didoakan kesembuhan penyakit sopak. Dia kata, boleh tak berikan aku sedikit duit, sedikit harta, aku ni nak makan. Ada tak sikit harta yang boleh? Dia kata, minta maaf lah, kata aku banyak benda lagi nak buat ni. Banyak benda lagi. Orang kaya begitulah, waktu miskin okey je, hidup dengan duit RM100 dalam bank okey je. Tapi makin banyak ni, dia kata, Allah, banyak benda lagi nak buat ni. Dia kata, aku ni pun dengan yang ada ni pun ada lagi yang aku nak buat ni, benda tak cukup lah. Kita begitulah. Waktu kita susah, naik motosikal pun okey dah, mari kuliah ni. Tapi bila senang je, rasa tak cukup lagi, rasa nak pakai kereta lain pula. Jadi begitulah manusia. Baru malaikat diperingatkan kepada kamu, tidakkah dulu kamu ni penyakit sopak? Taklah dulu kamu ni berpenyakit dan kamu ni miskin, kamu lupa ke? Malaikat diperingat. Maka didoakan satu doa yang tidak baik kepada orang ni. Lalu didatangkan pula pengemis ni kepada orang yang pernah botak. Lalu ditanya, boleh tak kamu berikan kepada aku sedikit harta untuk aku makan? Lalu orang ni dia kata minta maaf, aku dengan apa yang aku ada pun tak cukup dah sekarang ni. Kata, ada benda lagi aku nak buat ni. Ada lagi impian aku yang tak terkejar lagi ni, banyak lagi ni. Maka diperingatkan lagi, tidakkah kamu dulu yang botak miskin, dan tidakkah kamu ni yang dihilangkan dan kamu yang diberikan keluasan harta?
gembala kambing ini, lalu dia kata, boleh tak kamu beri aku sedikit daripada harta yang kamu ada? Kata pengembala kambing, kamu ambillah berapa yang kamu nak kambing aku ni. Pilihlah banyak mana kamu nak. Sebab aku ni dulu susah. Dan yang aku dapat sekarang ni pun bukan kerana apa, Allah Ta'ala yang berikan kelapangan padaku. Maka malaikat ni mendoakan keberkatan kepada hamba Allah ini dan juga kepada kambingnya sekali didoakan keberkatan. Sebab tu kata ulama, barangkali sebab tu kambing ni dia berkat. Berkatnya macam mana? Kalau kita buat jamuan gulai nasi minyak gulai lembu, tak berapa ramai datang tengah hari. Tapi kalau buat nasi Arab kambing, dah. Kemudian beli pula tu dekat restoran Sabah, saya berjaya, lagi lah ramai. Lagi ramai pasal kambing. Dia kalau lembu ni dia tak semangat mana, tapi kambing tu semangat lain macam. Mungkin sebab kerana kisah ni lah barangkali, kata guru saya. Didoakan keberkatan. Jadi kisah ni nak kata apa? Ada orang yang Allah sengaja beri keluasan harta pada dia. Nak tengok dia macam mana. Kita kalau kita renung 10 tahun kita yang kita dapat hari ini dengan 10 tahun lepas, kita macam tak percaya betapa cepatnya kekayaan yang kita dapat. Yang dulu kita pun tak sangka yang kita boleh ada rumah sendiri. Yang dulu pun kita tak sangka yang kita boleh besarkan anak-anak kita, dan anak kita semua terjamin pekerjaannya. Semuanya itu pemberian daripada Allah. Yang Allah Ta'ala nak ambil sekejap. Yang Allah Ta'ala nak tarik sekejap. Lepas tu baru ni berlaku gempa bumi di Turki. Bagaimana dicerita oleh orang yang pasukan penyelamat, dia menceritakan bahawa dalam dia duk cari timbunan mayat, di dalam timbunan bangunan ni ada satu mayat ni dijumpai dalam keadaan tertindih dengan duit 1 juta USD. Yang tertindih itu adalah tuannya sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala nak ajar kematian orang ni, nak ajar pada kita sekali Allah Ta'ala nak rentak kekayaan kita sekejap. Kita tak nak hukum pada mayat yang meninggal kita, tapi yang kita nak pengajaran daripada apa yang Allah perlihatkan pada kita yang masih hidup. Jangan sombong dengan apa yang kita ada. Walaupun duit itu kita tak simpan di bank sekalipun, kita simpan dalam rumah kita, belum tentu kita dapat gunakan duit tersebut. Sebab itu apa yang menjadi saham kita, yang sebab kita belanjakan pada jalan Allah, itu saja. Yang kita tak sebab guna belum lagi menjadi milik kita. Maka sebab itulah, maka Allah Ta'ala menjadikan orang yang bersedekah yang selain daripada Allah Ta'ala juga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu buatlah sedekah amalan ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata pengarang lagi, jikalau maknanya niat kita ini dalam usaha kita menghidupkan syariat Nabi SAW, kita datang mengaji kerana nak hidupkan sunnah Nabi, kita berkumpul dalam kuliah duha tidak lain untuk menghiasi akhlak-akhlak Rasulullah pada diri kita, agar ibadah-ibadah yang pernah Nabi buat ini terhias pada dalam kehidupan kita. Daripada selama ni kita jauh sikit daripada sunnah, hari ini kita lebih dekat dengan sunnah dengan asbab kita masuk pengajian. Dan begitulah keluarga kita yang dulu jauh dengan peringatan agama, sejak kita sibuk dengan pengajian ni, kita boleh pesan agama sikit-sikit pada suami dan anak-anak kita. Maka kalau itu tujuan kita datang menuntut ilmu dan tidak ada lain pun niat yang kita menuntut ilmu, maka itulah suatu perkara yang beruntung dengan 1000 keuntungan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka tujuan kita mengaji ini tidak lain kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana kata seorang ahli syair di dalam syairnya yang bermaksud berjaga malam kalau bukan kerana Allah adalah sia-sia. Orang yang berjaga malam kalau bukan kerana Allah sia-sia. Sebab apa bangun malam? Tiap-tiap malam bangun malam. Masa apa bangun malam? Sebab kencing. Itu je. Bukan kerana Allah. Lepas kencing sambung tidur balik. Itu je. Rupanya Allah Ta'ala menilai bangun malam kita ni pun dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau bukan kerana Allah, maka tidak ada guna. Begitulah juga kalau kehilangan, menangis kerana kehilangan. Kehilangan apa kita menangis? Kalau bukan kerana kehilangan agama ataupun kehilangan berkenaan dengan perkara yang melibatkan kehilangan tentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak ada guna. Dia ada orang menangis juga tapi sebab hilang dunia. Menangis sebab apa? Sebab kerana takut kehilangan dunia. Itu kita banyak menangis kerana dunia. Kalau suami kita mati, sakit tenang pun kita dah menangis. Tapi menangis kita kerana apa? Itu persoalan. Anak kita sakit tenang,
Kita pun menangis juga, tapi menangis kita kerana apa? Berbeza dengan tangisan Ali bin Fudail bin Iyad. Ali anak kepada Fudail bin Iyad, seorang alim yang cukup terkenal, dan Ali ini juga adalah anak yang sangat alim, takwanya sangat hebat, ibadahnya sangat hebat. Bila ayah dia sakit, tenang, Ali ini pun mula menangis. Maka ayah dia tanya, wahai anakku, dia kata, kamu menangis sebab takut aku mati ke? Maka kata anak ni, dia tak, wahai ayah, tidak, saya menangis kerana saya fikir takut ayah dalam syurga, takut saya dalam neraka Allah. Itu yang saya fikir. Bukan kerana takut ayah mati, tak, takut saya terpisah dengan ayah dalam syurga Allah. Ayah masuk syurga, saya masuk neraka. Itu fikiran dia. Jadi maknanya macam kita lah, kita kalau suami kita tenang, kita menangis juga, tapi menangis kenapa? Abang, saya menangis juga, takut nanti abang mati, siapa nak bayar sewa rumah? Rumah tak dibayar lagi ni bang. Nak kereta abang kat luar tu pun mahal juga, boleh tahan juga, saya nak cari duit. Jadi kita fikir nanti siapa kita nak bergantung harap. Berbeza dengan orang yang memikirkan tentang akhirat. Abang, saya fikir kalau abang mati nanti, saya boleh sama tak dengan abang dalam syurga nanti. Kok abang dalam syurga, saya dalam neraka. Ini saya bimbang. Maknanya seorang itu dia menangis kerana kehilangan agama itu jauh lebih baik daripada kehilangan dunia. Tapi yang ramai hari ini menangis kerana kehilangan dunia itu. Maka sebab itu nak memupuk keikhlasan niat ini satu benda yang cukup susah. Atau para ulama yang terdahulu mereka sangat menjaga niat mereka di dalam segala ibadah yang mereka lakukan. Batu dalam meluruskan niat mereka dalam kehidupan sehari, ada ulama-ulama ini mereka sentiasa menjaga ibadat mereka ini dalam keadaan melakukan apapun kebaikan dalam keadaan berwuduk dan berdoa pada Allah Ta'ala. Atau ada orang alim dia menulis kitab, Imam Mawardi rahimahullah ta'ala, yang pernah kita ceritakan sebelum ini. Dia menulis kitab dalam keadaan tak ada siapa pun tahu yang kitab-kitab ini banyak ditulis. Imam Mawardi, kita tarik dalam Google, tarik saja kitab karangan Imam Mawardi, maka akan keluar senarai kitab-kitab dia yang pada masa dia tulis karangan kitab tersebut, dia tak bagi disebarkan pun kitab-kitab tersebut. Bahkan dia panggil anak murid yang paling hampir dengan dia, nanti kalau kamu tengok aku mati nanti, kalau kamu tengok tangan aku ni menggenggam seolah-olah memberi isyarat yang tidak baik, maka jangan kamu sebarkan segala penulisan aku ni, barangkali ia tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau saat kamu mati, aku mati nanti, kamu tengok tanganku terbuka seperti mana menerima sesuatu, maka ambillah kitab karanganku ini, sebarkanlah dia kepada orang. Maka bila Imam Mawardi ini nak meninggal dunia, anak murid yang diberi pesanan itu duduk dekat dengan dia, tengok macam mana keadaan guru dia meninggal. Ternyata tangannya terbuka. Lalu dia pun menyebarkan kitab-kitab karangan gurunya, sampai hari ini kitab Imam Mawardi rahimahullah ta'ala menjadi rujukan para ulama di dalam pengajian-pengajian. Ini berkat kerana keikhlasan. Mereka jaga sungguh. Mereka menulis bukan sebab kerana nak jual buku dapat untung, tak. Kita tak tulis buku lagi, baru tulis tajuk buku dah heboh satu dunia dah. Saya nak buat buku ni. Buku apa Ustaz? Tak, baru tajuk lah, buku tak siap lagi, baru tajuk menuju di syurga tajuk. Tajuk baru tu pun dah heboh, nak sunjuknya kita ni penulis buku. Jadi ada pun ulama dah siap tulis, mati baru tersebar kitab mereka. Kenapa? Keikhlasan. Termasuklah maka dituntut kepada orang yang nak mengajarkan ilmu, dia perlu kepada keikhlasan. Ni nak mengajar ilmu pun menuntut kepada keikhlasan. Karena kata ulama, lisan yang datang daripada hati yang tidak ikhlas hanya sampai kepada telinga yang mendengar sahaja. Kata-kata nasihat yang kalau datang daripada hati orang yang tak ikhlas hanya sampai pada telinga saja. Sekadar dengar saja, oh sedap Ustaz ni kuliah ni. Tapi lepas kuliah tak tahu nak beramal yang mana satu pun tak tahu. Hanya sedap saja. Habis dapat apa tak tahu. Tapi seronoklah dia kata. Sekadar seronok saja. Tapi ada pun lisan yang datang daripada hati, walaupun maknanya cakapannya biasa, tapi kesannya mendalam sampai ke jiwa. Tengok kadang-kadang kita nasihat pada anak kita, biasa aja kita nasihat, tapi kerana ikhlas orang mak nasihat. Halo, mak nak nasihat sikit je ni. Halo, pergi mana jangan tinggal sembahyang, tu je. Tapi kesan pada anak ni, dia kesan sampai ingat sampai ke mati. Sebab apa? Waktu kita beri nasihat tu memang ikhlas betul. Kita nak anak kita jangan tinggal sembahyang. Kita besar, nanti pergi mana-mana, jangan lupa aurat kena tutup, jaga aurat kita.
Jadi itu yang ingat sampai mati. Walaupun kita tak keluar dalil pun, seperti mana dalil Al-Quran menyebut tentang aurat ini, tentang semayang ni, hadis Nabi menyebut, kita tak sebut pun. Tapi kesan nasihat itu melekat pada jiwa dia pasal ikhlas. Lepas tu ada seorang penceramah, dia bertemu dengan Muhammad bin Wasi', seorang alim, seorang penceramah, ustaz biasa, jumpa dengan ulama, dia tanya, dia kata, wahai tuku, wahai Muhammad bin Wasi', aku dapati orang yang dengar kuliah aku ni, dia kata hati tak ada getaran. Maknanya hati tak terkesan dengan pengajian yang aku buat. Agak-agak apa masalahnya? Dia tanya Tok Guru ni. Kata Tok Guru, aku nampak masalah ni kerana kamu. Barangkali kamu yang tidak ikhlas dalam memberi nasihat. Sebab itu hati mereka tidak bergetar. Sebab kalam yang ikhlas akan sampai pada hati yang mendengar. Adapun kalam yang tidak ikhlas hanya sampai pada telinga sahaja yang mendengar. Jadi maknanya kalau muslimat yang ada pada pagi ni, kalau rasa nak tidur tu bukan sebab salah puan-puan lah, sebab salah saya barangkali tak ikhlas mengajar lah. Dia kata lepas ni ada alasan lah. Tidur dalam kuliah ustaz, kami tidur bukan sebab silap kami, tapi saya rasa ustaz mengajar tak ikhlas hari ni. Padahal dia memang kaki tidur dalam pengajian. Ini maka dengan sebab itu, insya-Allah moga-moga Allah Taala memandu keikhlasan kita. Jangan tinggal doa iftitah yang kita selalu doa di dalam ibadat kita, semayang kita. Dengan doa wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang semuanya kita buat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita buat segala hidup mati kita semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu. Nasihat yang kelima akan datang, kita sambung Pak Raya insya-Allah. Pak Raya Ramadan tak buat pengajian. Tak ada pengajian Ramadan. Dia sibuk buat ibadah insya-Allah. Nasihat yang keenam iaitu hakikat hidup, cinta dan amal. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Kita buka lagi untuk siapa-siapa yang nak memurakafkan untuk sumbangan wakaf Quran Sudan. Kita masih buka lagi. Sekarang terkumpul lebih kurang 718 naskah Quran. Pokok siapa yang nak berwakaf, kita target 5,000. Selepas raya kita akan buat